Rahman P. Ramli, seorang yang sangat hebat kerana mampu membuat sebuah filem yang sangat menarik para penonton dan menariknya. Kebanyakan plot cerita nampak simple dan senang diterima serta beliau sentiasa peka dengan keadaan semasa dan setiap coretan cerita dia ada pengajaran dan kiasan yang disampaikan. Cara dia berfikir memang jauh ke hadapan sehingga sekarang filem yang diarahkan P. Ramli tidak pernah bosan dan jemu untuk ditonton. Kali ini saya akan memaparkan kisah pembuatan filem Masam-Masam Manis yang dilakonkan oleh P. Ramli sebagai watak Cikgu Zakaria dan heroinnya pula seniwati Sharifah Hanim yang membawa watak sebagai Cikgu Norkiah. Menariknya, sebelum filem ini dibuat, beberapa seniwati yang sudah popular dan sudah berpengalaman dalam dunia perfilman telah diuji bakat sendiri oleh P. Ramli untuk pemilihan heroin yang akan bergandingan dengannya di filem yang diarahkannya nanti. Namun 10 peserta pelakon lama yang telah mengikuti uji bakat tersebut tak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh P. Ramli beberapa hari kemudian. Semasa P. Ramli ingin mengarahkan filem Masam-Masam Manis di Studio Merdeka, beliau telah dihubungi oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Tunku meminta P. Ramli agar memberi salah satu peranan penting untuk anak saudaranya. Kebetulan heroinnya belum ada yang sesuai di mata P. Ramli di dalam filem berkenaan. Di sini ada teka-teki siapakah gerangan wanita yang terpilih dan sangat bertuah itu. Wanita ini bertubuh kecil, tinggi lampai, berkulit hitam manis dan mempunyai raut wajah yang cantik. Seniwati yang dimaksudkan ini ialah Sharifah Hanim binti Syed Hamzah, berketurunan dari kerabat Diraja Perlis, yang berasal dari Arau. Nama sebenar beliau Y.M. Sharifah Hanim binti almarhum Tuanku Syed Hamzah Jamalulail. Menariknya, seniwati ini merupakan ibu kandung kepada pelakon dan pengacara terkenal iaitu Raja Azura. Pasti generasi kini kenal dengan anaknya. Beliau pernah menjadi pengacara di RTM dan pernah menjuarai Ratu Cantik UMNO pada 1956. Beliau diputerikan di Bandar Diraja Arau, Perlis pada 1935 daripada bondanya, Sharifah Aminah binti Syed Abbas Al-Sagof yang merupakan isteri ketiga kepada Tuanku Syed Hamzah Jamalulail. Beliau mendapat pendidikan di Kolej Sultan Abdul Hamid sehingga peringkat senior Cambridge. Wanita cantik ini pernah bertugas sebagai juruhibah sambilan di Radio Malaysia dan juga sebagai operator telefon di Bank Negara Malaysia. Siapa sangka bidang yang disandang suatu ketika dahulu sebagai juruhibah di radio, kini anaknya iaitu Raja Azura telah ambil ahli sebagai peneraju utama di sebuah stesen radio Malaysia. Seniwati Sharifah Hanim merangkap anak Raja Perlis pertama yang terkenal di dalam filemnya bersama Tan Sri P. Ramli, Masam-Masam Manis. Sebelum melakukan penggambaran filem Masam-Masam Manis, Tan Sri P. Ramli telah mendapatkan kebenaran pihak Istana Perlis dan beliau akhirnya mendapat green light. Jadilah filem legend yang diminati ramai sehingga kini. Walaupun pada awalnya watak Norkiah sepatutnya diberikan kepada seniwati Mariani, namun P. Ramli telah merombak semula watak-watak di dalam filem ini. Watak Cikgu Norkiah diberikan kepada Sharifah Hanim, manakala Mariani diberikan watak pembantu, iaitu watak Rosnah. Di mana peranan itu milik seniwati Jah Haji Mahadi, namun telah ditukar oleh P. Ramli last minute. Filem ini juga merupakan filem pertama dan terakhir Sharifah Hanim berlakon di bawah arahan P. Ramli. Disebabkan kesibukan Sharifah Hanim di istana dan telah mengikuti bapa saudaranya menjadi ahli politik. Seterusnya menyandang jawatan tertinggi sebagai Ketua Wanita UMNO, namun setelah beberapa tahun berehat dari dunia lakonan, maka timbullah perasaan rindu untuk kembali aktif dalam dunia perfilman dan antara filem lakonan beliau yang lain: Gadis Langkawi, Asmara Kirana, Pedang Sakti, Anakku, Si Gadis Yang Malang, Suamiku Lari, Bunga Mas, Satu Penentuan, Pertiwi, Rahsia Hatiku dan Penyamun Si Bongkok. Walaupun beberapa filem Sharifah Hanim boleh dikatakan yang terbaik, akan tetapi filem Masam-Masam Manis antara filem yang telah berjaya memberikan watak ikonik kepada Sharifah Hanim sehingga ke hari ini.
Para peminat masih mengingati dan masih ramai menonton walaupun filem itu sudah 50 tahun berlalu. Itulah kehebatan insan yang bernama P. Ramlee dalam pembuatan filem yang sangat unik. Tiada siapa yang dapat menandingi kehebatan luar biasa itu. Disebabkan filem itu, beliau menjadi terkenal dan terus berkarya dalam beberapa buah filem lagi. Sharifah Hanim dilahirkan pada tahun 1934 di Arau, Perlis. Beliau merupakan puteri pertama kepada Tuanku Sheikh Hamzah, Raja Perlis semasa pemerintahan Jepun. Sharifah juga adalah anak saudara kepada Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia, dan juga ibu kandung kepada pelakon, pengacara, dan DJ hebat. Nama ini tidak asing lagi dan sering kali disebut di mana-mana rancangan TV, iaitu Raja Azura. Beliau mendapat pendidikan awal di Kolej Sultan Abdul Hamid, sehingga senior Cambridge. Selepas itu pernah bekerja sebagai juruhebah Radio Malaya. Menariknya bidangnya dalam juruhebah Malaya kini disandang oleh anaknya Raja Azura sebagai peneraju utama stesen radio di seluruh Malaysia. Namun popularitinya hanya sekejap sahaja kerana syarikat terbesar studio Jalan Ampas telah mengalami krisis perebutan hak milik. Dikabarkan studio itu telah diambil balik oleh pengasas utama Shaw Brothers. Selepas tutupnya Studio Merdeka, beliau terus bersara dari dunia lakonan dan menceburkan diri dalam bisnes, serta mengikuti bapa saudaranya dalam dunia politik hingga beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya. Selepas tutupnya Studio Merdeka, kebanyakan artis lama telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Dan ada yang terus balik ke kampung halaman masing-masing. Dan ada pula yang berjual-jual di gerai, dan tidak kurang juga, ada yang masih bertahan. Walaupun terpaksa berpindah ke studio yang lain, lain cerita pula dengan seniwati ini. Beliau terus bersara dari dunia lakonan, kerana baginya lakonan mungkin bukan rezekinya, dan beliau sedar masih banyak kekurangan dalam dirinya untuk berlakon. Walaupun sudah diberi peluang dan tunjuk eja oleh P. Ramlee. Kabarnya P. Ramlee sempat menawarkan sekali lagi berlakon bersamanya, namun seniwati Sharifah Hanim menolak. Dengan alasan beliau mahu berehat dan menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap bisnes yang baru diterajuinya. Dan mungkin sampai di sana saja perjalanan kariernya sebagai orang seni. Walau bagaimanapun, beliau telah menceburkan diri dalam dunia bisnes bersama dengan kakak saudaranya. Ternyata hasilnya membawa rezeki yang melimpah ruah. Kemudian Sharifah Hanim telah berkahwin dengan jejaka yang sama tarafnya, seorang kerabat di Raja Pahang. Dan hasil perkahwinan itu, mereka telah dikurniakan 3 orang anak. 2 perempuan dan seorang lelaki, sayangnya hanya Raja Azura sahaja yang mengikut jejak langkahnya dalam industri hiburan. Manakala yang lain bekerja di belakang tabir dan menjadi ketua pengarah stesen radio dan membuka perusahaan kereta import seluruh dunia. Sungguh luar biasa, kelebihan anak-anak seniwati Sharifah Hanim sangat membanggakan. Sepanjang hayatnya Sharifah Hanim telah menetap di Istana Perlis bersama dengan suami dan anak-anaknya. Dan rutin hariannya ialah, beliau suka duduk di taman bunga mininya. Dan beliau gemar menanam bunga, serta memelihara seekor burung kakak tua. Menurut anak sulungnya, sebelum beliau meninggal dunia, Sharifah Hanim sempat berpesan kepada anak-anaknya, taman bunga yang dijaganya sentiasalah bersih dan dijaga dengan rapi, seperti dia jaga sehari-harinya. Serta beliau pada masa itu, gemar bersedekah di rumah anak yatim piatu. Sharifah Hanim meninggal dunia pada 25 November 2003 dalam usia 69 tahun. Akibat kencing manis dan darah tinggi. Jenazah beliau dikebumikan di makam di Raja Lama di Arau, Perlis.